Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, jumpa lagi kita untuk masih lagi di bawah bab 1. Okay, di bawah satu topik 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Okay, bersama saya dengan Cikgu Nik lah. Okay, kita terus tengok apa yang patut korang tahu pada hari ini. Okay, yang pertama, okay, korang perlu tahu mengenal pasti dan menggunakan unit yang betul bagi kuantiti fizik yang berbeza. Okey, maksudnya korang tahulah macam mana nak guna unit-unit nanti apabila kita dah belajar nanti. Okey, yang kedua mengenal pasti maksud simbol. Kena tahu simbol M huruf kecil tu apa, K huruf besar tu apa dia, dan nilai simbol bagi imbuhan. Nanti kita tengok. Okey. Kemudian menukar unit kuantiti. Contohnya di akhir pembelajaran nanti dah habis dah kita belajar bab topik 1.3 ni. Okey, pelajar seharusnya bolehlah tukar panjang. Contohnya daripada kilometer kepada meter. Okey, ataupun boleh tukarlah saat kepada jam ataupun jam kepada saat. Okey. Kemudian terakhir, pelajar dapat mewajarkan kepentingan penggunaan unit SI. Maksudnya pelajar tahu kenapa kepentingan, betapa pentingnya kita perlu menggunakan unit SI dalam kehidupan seharian. Kalau kita tak guna, apa yang berlaku? Okey. Jadi itu antara objektif yang sepatutnya pelajar capai hari inilah. Okey, jadi kita tengok terus kepada PDP kita. Okey, kuantiti fizik dalam sains. Okey. Di mana apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti fizik dalam sains? Dia ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu boleh diukur dan juga boleh dikira. Okey. Lagi sekali cikgu beritahu, kuantiti fizik ini ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu dia boleh diukur dan juga boleh dikira. Barulah dikatakan dia adalah kuantiti fizik. Okey. Ini takrifan. Okey. Tolong ingatlah. Seterusnya. Okey. Kuantiti fizik dan unitnya. Okey. Kuantiti fizik asas yang sentiasa digunakan, okey, panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Ini yang biasa digunakan. Sebenarnya banyak lagi lah. Okey. Yang biasa digunakan panjang, okey, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Jadi kalau perhatikan kat sini, okey, ada unit SI. Contoh bagi panjang, unit SI dia meter. Apakah unit SI ni? Sebenarnya unit SI ni untuk keseragaman, supaya satu dunia kalau boleh, kalau sebut je panjang, dia tahu adalah meter. Meter itu adalah digunakan untuk panjang. Okey. Okey, boleh faham tak? Okey, untuk keseragaman penggunaan, contoh bahawa dihasilkan, diwujudkan unit SI. Contohnya adalah panjang tadi, iaitu unit SI dia meter. SI di sini bermaksud sistem international di units ataupun sistem antarabangsa lah. Okey, paling mudah sistem antarabangsa yang diguna pakai oleh semua orang. Kita tahu panjang adalah meter dan kita boleh ukur dengan menggunakan meter tersebut. Okey, kalau orang kata nak panjang kain contohnya 4 meter, kita boleh bagi 4 meter sama dengan orang lain bagi 4 meter, sama panjang, sebab kita menggunakan unit SI. Dan simbol bagi panjang meter ini adalah M huruf kecil. Okey, tolong ingat. Okey, cikgu highlight sikit. Okey, meter ini bagi panjang ya. Okey, dan unit dia adalah M huruf kecil. Okey, manakala jisim adalah kilogram dan unit SI dia adalah kg, K huruf kecil dan G huruf kecil. Okey, yang ketiga masa adalah saat. Okey, bukannya jam, bukannya minit, tapi dia adalah masa bagi SI adalah saat dan S huruf kecil. Okey, begitu juga dengan suhu. Suhu ini pelajar tolong highlight sikit. Okey, cikgu minta tolong ingat
kuantiti asas bagi suhu adalah Kelvin, bukannya darjah Celsius. Okey. Darjah Kelvin, dan simbol dia adalah K huruf besar. Kena ingat sebab ramai pelajar tertukar. Dia kata bila sebut je suhu, automatik dia akan ingat unit SI dia adalah darjah Celsius. Salah Okey, jadi cikgu bagi tahu dah tu awal-awal lagi. Okey. Arus elektrik ampere. Huruf simbol dia adalah huruf A besar. Okey. Dan sebenarnya unit SI ni telah digunakan sejak 1960. Okey. Sebab apa digunakan 1960 ni? Diwujudkan unit SI bagi memastikan mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Maksudnya dia nak keseragaman penggunaan unit pengukuran tadi. Terus lagi. Kepada seterusnya kita tengok kepada nilai imbuhan yang digunakan dalam pengukuran. Ini biasa kita dengarlah imbuhan. Giga ni mungkin baru pada korang, iaitu giga. Sama ada giga meter ke. Dan nilai dia boleh tengok sendirilah. Ini nilai dia. Cuba buat berapa ni? Ini 1 juta kalau mega. Ini berapa juta ni? Ini lebih kurang berapa? 1000 juta. Iaitu 10 mewakili 10 kuasa 9, dan simbol G huruf besar. Ini giga. Ini imbuhan imbuhan. Imbuhan ni contoh macam mana? Contohnya kalau meter, kilometer, sentimeter ke, milimeter. Kemudian seterusnya perkataan imbuhan yang kedua adalah mega. Mewakili nilai dia sangat besar lagi, tapi lebih kecil daripada giga. Giga paling besar, iaitu 1000 juta ataupun 1 bilion. Manakala mega adalah 1 juta. Nilai dia. Dan ditulis dalam bentuk piawai 10 kuasa 6, dan simbol adalah M huruf besar. Kilo. Kilo ini biasa kita dah jumpa dah. Saya cikgu rasa korang masa sekolah rendah pun pernah buat penukaran unit daripada contoh meter kepada kilometer, ataupun gram kepada kilogram, di mana nilai dia adalah 1000, dan bentuk piawai dia adalah 10 kuasa 3, dan simbol dia kena tahu adalah K huruf kecil. Seterusnya lebih kecil daripada kilo adalah desi, dan nilai dia 0.1, 10 kuasa negatif 1. Dan simbol dia D huruf kecil. Seterusnya lebih kecil lagi daripada desi adalah senti. Senti ni biasa kita jumpa. Terutamanya yang paling mudah kita nak tengok apabila kita tengok pada skala yang ada pada pembaris. Di situ ada dua, iaitu senti dan juga mili, iaitu sentimeter, dan juga mewakili satu lagi skala adalah milimeter dan juga sentimeter. Jadi kita tengok yang senti. Senti lebih besar daripada, nilai dia lebih besar daripada milimeter, di mana nilai dia adalah 0.01, dan bentuk piawai dia kalau ditulis adalah 10 kuasa negatif 2, dan simbol dia adalah C huruf kecil. Manakala mili lebih kecil daripada senti, dia nilai dia adalah 0.01. Bentuk piawai 10 kuasa negatif 3, dan ditulis dalam simbol M huruf kecil. Ini biasa kita tuliskan milimeter, M kecil, M kecil. M kecil yang depan mewakili imbuhan mili, dan M lagi satu adalah mewakili meter. Seterusnya lebih kecil daripada mili kita panggil mikro, iaitu 0.00000. Kalau perhatikan kat sini, selepas daripada kosong ni dia ada 5. 5 kosong, ataupun sejumlah semua sekali kosong adalah 6. Jadi dia memberikan bentuk piawai dia adalah 10 kuasa negatif 6, dan bentuk dia seakan-akan huruf U, tapi ada
ada satu kaki bawah ni. Okey, di sebelah kiri lah. Okey, itu adalah bentuk mikro. Pelik sikit, bentuk dia unik. Okey, lain daripada yang lain. Dia adalah bentuk U ada kaki. Seolah-olah ada U ada kaki. Dan last sekali, lebih kecil daripada mikro, kita panggil dia nano, yang mempunyai 9 semua sekali kosong lah. Okey, dia sangat-sangat kecil dan bentuk piawai dia adalah 10 negatif 9, sorry. Okey, kemudian dan simbol dia adalah diwakili dengan N huruf kecil. Okey, dan perlu diingatlah, okey, simbol-simbol ni, okey, terutamanya dalam penulisan nanti supaya tidak tertukar. Contohnya mega, untuk mewakili imbuhan mega, M huruf besar. Mili tak boleh tulis dengan M huruf besar sebab dia akan tertukar nanti dengan mega. Okey, itu penting. Okey, jadi cikgu rasa ini perlu ada dalam buku nota korang. Okey. Seterusnya, inilah bagaimana kita terus masuk kepada bagaimana kita nak buat pertukaran unit. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, iaitu penukaran unit melibatkan jisim. Okey, jisim. Okey, cikgu highlight sikit yang ni. Okey, tolong beri perhatian. Ini sangat-sangatlah penting. Okey. Okey, jisim. Jisim cikgu rasa tak ada masalah lah sebenarnya. Okey, dah selalulah korang buat. Okey, kita ada kilogram. Okey, kilogram dan juga gram. Okey. Jadi kalau nak tukarkan kilogram daripada unit kilogram kepada gram, kita perlu darab dengan 1000. Okey. Contoh kita tengok kat sini. 1.9 kilogram. Okey, tengok pada contoh yang ni. Okey, contoh pertama. 1.9 kilogram, 1.9 kg tukarkan kepada unit gram. Berapa gram? Okey, jadi 1.9 darab dengan, mudah je, darab dengan 1000, tekan je kalkulator, kita akan dapat 1900 ataupun 1900 gram. Dan perlu ditulis unit dia gram. Jangan tidak letakkan unit. Okey, saya pesan lagi sekali, unit perlu ada. Jangan tinggalkan 1900. Gram unit dia tak ada, letakkan unit dia gram. Okey, baru kita tahu, oh ini adalah menunjukkan jisim. Okey, kalau kita biarkan kosong, kita tak tahu sama ada dia jisim ke ataupun satu nombor biasa, ataupun dia mungkin merupakan mewakili, yalah, sebab dia kosong, dia tak ada unit, kita tak tahu. Mungkin dia itu hanyalah angka sahaja. Okey, nombor sahaja. Jadi apabila kita letak gram, kita tahu yes, itu adalah jisim. Okey, begitu juga dengan sebaliknya, kita nak tukarkan gram kepada kilogram. Macam mana? Iaitu kita kena bahagikan dengan 1000. Okey, di mana contoh? Kita tengok contoh nombor 2. Okey, 8200 gram. Okey, tukarkan kepada unit kilogram. Berapa? Macam mana kita nak buat? Okey, 8200 gram, okey, dibahagikan dengan 1000. Kita akan dapat 8.2 kilogram. Macam mana? Tekan saja kalkulator, sangat mudah. 8200 dibahagikan dengan 1000, kita akan dapat 8.2 kilogram. Ini bagi jisim. Okey, cikgu rasa tak ada masalah. Korang dah biasa dengan dari sekolah rendah lagi. Okey, penukaran dari kilogram kepada gram, gram kepada kilogram, sangat mudah. Okey, dibahagikan dengan 1000 ataupun didarab dengan 1000. Cuma kat sini adalah, okey, cikgu nak korang beri perhatian, iaitu melibatkan penukaran unit panjang. Okey, sebenarnya panjang ni dia ada banyaklah imbuhan dia. Okey, kalau kita tengok kat sini sahaja, dia bermula dengan kilometer. Sebenarnya ada lagi atas pada kilometer, iaitu mega, dan ada satu lagi adalah giga. Okey, begitu juga dengan kat bawah ni. Okey, lebih kecil daripada milimeter, dia ada mikrometer.
Okey. Bawah mikro dia ada nano. Okey, tapi tak apa, kita tengok yang ni dahulu. Okey, cikgu padam dulu mula. Okey. Kita pergi kepada kilometer. Okey. Kilometer ni, ini meter, ini meter. Okey, tengok yang ini, yang cikgu highlight ini adalah asalnya meter. Kalau gram, gram lah. Okey. Gram atas dia kilogram. Okey. Okey, ini panjang. Panjang mesti adalah dalam unit meter. M huruf kecil, meter. Okey. Daripada meter, okey, dia nak pergi kepada desi, tukarkan meter kepada desimeter, dia akan darab dengan 10. Okey. Okey. Kemudian D ini mewakili, D huruf kecil mewakili desimeter. Okey, M ini meter lah. Okey. Kemudian daripada desimeter nak tukar kepada sentimeter, dia perlu darab dengan 10. Okey. Sentimeter. Dan tulisan dia, unit dia adalah C huruf kecil, M huruf kecil. C mewakili senti, M mewakili meter. Okey. Kemudian sentimeter kepada milimeter, darab lagi dengan 10. Okey, M huruf kecil mewakili mili, dan M lagi satu adalah mewakili meter. Okey. Begitu juga dengan kilometer. Nak tukar kepada meter, kena darab dengan 1000. Begitulah sebaliknya, sekira unit milimeter nak dijadikan tukar kepada sentimeter, kena bahagi dengan 10. Kalau sentimeter kepada desimeter, bahagi dengan 10 lagi. Desimeter kepada meter, bahagi dengan 10. Nak tukar unit meter kepada kilometer, perlu bahagi dengan 1000. Contoh, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Cikgu tunjuk contoh yang kedua, iaitu 600 cm. Okey, kejap cikgu padam balik. Okey, cikgu tunjuk balik. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, dia nak tukar kepada sentimeter kepada unit meter. Sentimeter kat mana? Ini sentimeter. Okey, ini sentimeter. Nak tukar kepada meter. Okey, jadi daripada sini dia akan bergerak sampai ke sini. Macam mana pergerakan dia? Berapa kali pergerakan dia? 1. Dia perlu bahagi dengan 10. Kemudian berapa lagi? Lompat 2 kali lompat. Nampak tak? 1 lompat kepada desi, desi lompat lagi kepada meter. 2 kali lompat, iaitu kena bahagi dengan 10, kena bahagi dengan 10. Okey. Okey, kenapa dia tulis bahagi dengan 100? Sebab 10 dengan 10 bahagi dengan 10 bahagi dengan 10 samalah juga dengan 100. Okey. Iaitu 10 darab 10. Okey, 10 darab 10 sama dengan 100. Itulah, siap-siap dia bahagi terus dengan 100. Lah cikgu, kalau saya nak buat 600 bagi 10 bagi 10 pun boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya korang nak buat, okey, pakai kalkulator saja. 600 bahagi dengan 10 dapat jawapan, okey, 60. Kemudian bahagi lagi pula dengan 10, baru dapat jawapan dia adalah 6 meter. Pun boleh, tak ada masalah. Tekan saja kalkulator. Okey, jadi mudah kan? Okey, kita tengok bagaimana dia lompat. 1 daripada sentimeter, 1, 2. Okey, maksudnya kat sini, okey, dia ada 2 pergerakan. Okey, sebab itulah dibahagi dengan 100. Sebab 10 darab 10 adalah 100. Paling mudah, tak nak pening-pening, korang buat saja 600 bahagi dengan 10 bahagi dengan 10. Tekan saja kalkulator, dapat jawapan dia. Dan jangan lupa unit. Unit jangan, okey, jangan lupa. Okey, diletakkan. Okey, supaya dia memberi makna kepada nilai tersebut, angka tersebut. Okey.
Okey, begitu juga seterusnya. Okey, cikgu ambil satu lagi contoh. Okey, contoh yang ketiga cikgu ambil. Cikgu padam dulu. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. 95. Ini simbol apa? Ini adalah simbol milimeter. Kat sini. Okey, milimeter ni petak ni. Okey, milimeter. Cikgu highlightkan. Okey. Okey, kepada meter. Ini. Jauh dia lompat. Banyak pergerakan yang melibatkan pergerakan dia. Okey. Jadi macam mana? Okey, cikgu highlight sikit. Okey, soalan ini milimeter kepada, jangan tengok ni dulu. Yang pertama tengok unit dahulu. Milimeter kepada meter. Okey, jangan tengok lagi angka depan dah. Okey, milimeter kepada meter. Okey, tak perlu tengok lagi angka dia. Okey, cuma kau orang kena pasti dahulu. Okey, berapa kalikah lompatan dia? Okey, lompat yang pertama iaitu dia kena bahagi dengan 10. Lompat yang kedua dia akan jadi, okey, daripada milimeter tadi, dia lompat yang pertama tadi, okey, dia jadi sentimeter. Kena pakai anak panah ni lah bawah, sebab dia ke kiri ni perlu dibahagi. Okey. Kemudian daripada sentimeter dia kena tukar kepada desimeter, iaitu kena bahagi lagi dengan 10. Dia akan jadi desimeter. Dan daripada desimeter nak tukar kepada meter, dia kena bahagi lagi sekali, iaitu bahagi dengan 10. Barulah dia akan sampai kepada meter. Jadi berapa kalikah dia kena bahagi? Okey, kalau kita tengok kat sini, 1, 2 dan 3. 3 kali, iaitu 10 darab 10 darab 10, 1000. Jadi kita tulis balik angka 95, okey, dibahagikan dengan 1000. Boleh tak cikgu, saya tak faham lah 1000 ni macam mana? Boleh kalau kita nak buat 95 bahagi dengan 10, dapat jawapan, bahagi lagi dengan 10, dapat jawapan, bahagi lagi dengan 10. Dia akan juga bagi jawapan yang sama, iaitu 0.095. Jangan lupa unit meter. Okey, kalau yang faham, mudah saja sebenarnya. 10 kali ni, 10 kali 3 ni maksudnya 10 darab 10 darab dengan 10. 10 darab 10, 100. 100 darab dengan 10 lagi adalah 1000. Paling mudah lagi nak ingat, kita buat ini je. Kena darab, kita tulis balik 95. Okey, cikgu contoh kat sini lah, 95. Okey, kita nak bahagi dengan berapa, kita tak tahu. Kita bilang kosong ni berapa biji. Daripada sini ke sini, 1, 0, 2, 0, 3 0. Maksud 3 0 adalah 3 0, 1, 2, 3. Dia adalah kena bahagi dengan 1000. Okey, dapatlah 0.095. Jangan lupa unit. Okey, seterusnya yang ketiga, pertukaran unit melibatkan masa. Masa paling mudah. Dia ada jam. Okey, ada jam. Okey, minit dan juga saat. Itu je, 3 sahaja ada. Okey, jadi macam mana? Okey, kita tengok dulu. Cikgu ambil pen balik. Okey, daripada jam, okey, daripada jam nak pergi kepada minit. Okey, nak pergi kepada minit, darab dengan 60. Daripada minit nak pergi kepada saat, sama juga kena darab dengan 60. Maksudnya kalau jam nak tukar kepada jam, tukar kepada saat. Maksudnya kalau 1 jam kena darab dengan 60 baru dapat minit. Kena darab lagi dengan 60 baru dapat dalam saat. Begitulah sebaliknya. Okey, kalau saat nak tukar kepada minit, kena bahagi pula. Okey, bahagi 60. Begitu juga daripada minit nak tukar kepada jam, kena bahagi dengan 60. Contoh. Okey, kita terus pada contoh. Ini sebab ini sangat senang. Okey, 7 minit tukarkan kepada saat. Okey. Okey, cikgu padam dulu. Okey, sekarang ni soalan dia sangat mudah.
7 minit pada saat. Yang pertama, seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, abaikan dulu nombor angka depan ni. Kita tengok apakah unit yang dia nak tukar sebenarnya. Iaitu daripada minit kepada saat. Anak panah atas ke anak panah bawah yang kita nak pakai? Iaitu anak panah atas. Iaitu didarab dengan 60. Apa yang didarab dengan 60? 7 tadi, 7 minit darab dengan 60. Kita akan dapat 420 saat. Begitulah contohnya. Contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Cikgu padam sekejap. Okey, contoh yang kedua, 450 saat ditukar dalam unit jam. Okey, yang cikgu kata yang pertama, okey, kita tengok contoh yang kedua. Yang pertama kita tengok unit dahulu. Abaikan dulu angka. Unit dia saat kepada jam. Macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok kat sini. Unit saat nak tukar kepada jam. Berapa kali dia lompat? Dia akan lompat 1, 2. Di mana dia akan dibahagikan dengan 60. Dibahagikan lagi sekali dengan 60. Okey. Jadi 450 dibahagikan dengan 60 dan dibahagikan dengan 60. Sebenarnya boleh jadikan 60 darab 60. Okey, berapa? 60 darab 60 iaitu 60 darab 60 berapa? Sama dengan 36. Okey. 00. Okey. 450 bahagi 3600 pun boleh, ataupun buat satu-satu, korang juga akan dapat jawapan yang sama, iaitu 0.125 J. Jangan lupa letak unit supaya dia akan memberi makna yang betul lah. Okey, kalau just nombor tak ada unit, maka itu kita katakan dia adalah nombor lah, tidak memberi apa-apa makna lah selain daripada angka sahaja. Okey. Okey, cikgu rasa sangat mudah lah. Okey, untuk penukaran unit bagi masa tak ada masalah. Okey, sebab korang dah biasa, tambah-tambah dengan melibatkan minit, saat, jam, itu dah biasa dengan korang. Cikgu rasa tak ada masalah lah. Okey. Jadi kita terus kepada slide yang seterusnya. Inilah ukuran zaman dahulu. Sekiranya unit SI tidak diperkenalkan, mungkin sehingga sekarang ni kita masih mengamalkan ukuran-ukuran kaki, jari, depa, okey, jengkal, hasta, okey, yang kemungkinan menyebabkan ketidakseragaman penggunaan dia. Okey, dan mungkin juga melibatkan tidak tepat bacaan dia. Okey, contoh mungkin jengkal orang, setiap orang tidak sama. Begitu juga dengan depa ataupun depa ni. Okey, tidak sama. Depa orang A dengan B ni kemungkinan tidak sama. Maka tidak berlakulah keseragaman. Okey, contoh situasi yang kita boleh tengok kat sini. Contoh Zaidi Hafiz ni. Okey, panjang kelas menggunakan kaki. Cikgu dia minta dua orang pelajar ni, okey, untuk mengukur jarak dinding ke dinding lah. Okey, dan didapati kedua-dua ini memiliki jawapan yang berbeza. Okey, seorang dapat 40 langkah, seorang cakap cikgu dapat 51. Ini menunjukkan bahawa jumlah langkah itu berbeza. Okey, dan tidak berlaku keseragaman lah. Okey, tidak tepat. Okey, jadi itulah yang kita perlu menggunakan unit SI. Sama juga situasi yang berlaku pada situasi 2. Okey, contoh. Okey, tolong belikan mak kain lansir sepanjang 3 depa. Okey, baiklah mak. Okey, dia pun pergi ke kedai Syura, okey. Syura ni, okey, dia pergi beli kain nak 3 depa. Apa yang setelah balik, ibu, kenapa kain lansir ini panjang? Panjang pula. Okey. Maksudnya kat sini depa Syura tidak sama dengan depa
Okey, satu depa pemilik kedai tadi. Okey, jadi dia tidak tepat. Jadi susah untuk kalau kita pakai depa lagi, jengkar dan sebagainya. Jadi oleh itu kita perlukan satu unit yang betul-betul tepat dan juga seragam diguna pakai oleh semua orang. Jadi itulah kepentingan sistem unit SI. Yang pertama dia adalah membolehkan suatu kuantiti dapat diukur dengan tepat dan difahami oleh semua orang. Okey, diukur dengan tepat. Okey, contoh anda kata kita memerlukan 10 cm. Okey, kalau diukur di mana-mana sekalipun kita akan mendapat panjang yang sama dan tepat 10 cm. Okey, begitu juga dari segi difahami, mudah untuk orang lain terjemahkan maksud yang kita katakan 10 cm tadi ataupun 10 meter. Okey, seterusnya, apakah kepentingan dia? Kebanyakan saintis menggunakan unit SI. Okey, sistem ini mudah dipelajari dan dipraktikkan kerana boleh dihitung menggunakan formula yang mudah, sangat mudah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk subtopik 1.3